Berhormat Datuk Hajar Rubiah binti Haji Wang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan Kota Semerahan nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Semerahan. Tan Sri Yang Dipertua, saya memerlukan sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Izinkan saya. Ya. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat, bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana, khususnya banjir, status Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah adalah seperti berikut. Untuk memastikan JPBD ataupun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berada pada tahap yang optimum, yang berbahagia, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan mempengerusikan Task Force Persediaan Menghadapi Monsun Timur Laut 2022-2023. Mesyuarat Task Force ini akan diadakan secara berkala sehingga MTL bermula dan seterusnya. Seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat, termasuk peringkat daerah, berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya. Semua aset berjumlah 22,622 meliputi darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah bersedia dengan 1,312 buah stesen telemetri hujan dan aras air, 526 buah siren amaran banjir dan 1,571 buah tolok lurus sedia serta 184 buah pam bergerak. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan kepada setiap daerah, manakala peruntukan berjumlah 1.08 juta disalurkan kepada 8 agensi tindak balas sebanyak RM100,000 bagi setiap agensi. NADMA juga menyalurkan peruntukan sebanyak RM30,000 bagi pembekalan 2 buah bot fiber engine untuk setiap daerah berserta jaket keselamatan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri akan melaksanakan perolehan bot tersebut. Bagi pengurusan mangsa Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan sebanyak 6,010 buah pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara untuk menempatkan seramai 1,620,855 orang mangsa yang dijangka. Pihak JKM juga bersiap siaga memaksimumkan fasiliti penyimpanan bantuan bencana di seluruh negara di 8 buah depo simpanan keperluan bencana di seluruh negara yang menjadi stor utama penyimpanan bekalan, 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo kontainer. Selain dari itu, JKM juga mempunyai sebanyak 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo atau kita sebut kontainer. Bagi memastikan bekalan barang keperluan bencana mencukupi, terutama di kawasan berisiko tinggi terputus hubungan apabila berlaku bencana, sebanyak 518 buah pengkalan hadapan telah disediakan. Ketua komuniti dan jawatankuasanya akan diberikan tanggungjawab untuk menyelaras pengkalan hadapan ini dengan penyeliaan oleh pegawai kebajikan masyarakat daerah berkenaan. JKM juga akan menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama dan lain-lain barangan keperluan khas bayi warga emas dan OKU untuk mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Selain itu, NADMA dalam proses mengagihkan sebanyak 62,500 unit kit makanan, manakala sebanyak 127,272 buah collapsible tent atau kita sebut C-tent telah diagihkan ke seluruh negara. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD juga telah diarahkan untuk bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan dan bekalan sampai di semua lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Hormat. Teman-teman. Kota Semerahan dulu. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan tadi. Saya amat gembira dengan penjelasan yang begitu detail sekali, terutamanya di peringkat daerah khasnya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah diberi peruntukan RM50,000 untuk pengurusan yang lebih teratur. Harapan saya di Sarawak turut menerima peruntukan tersebut. Namun begitu, saya ingin nak menarik perhatian pencerahan daripada Timbalan Menteri berkaitan dengan tahun ini Kerajaan Keluarga Malaysia telah membelanjakan 2.03 bilion untuk menyalurkan bantuan banjir keluarga Malaysia yang meliputi bantuan tunai, pembiayaan dan bantuan komuniti. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan telah merangka pemberian bantuan yang sama
untuk menghadapi keberangkalian banjir yang dijangka berlaku pada hujung tahun ini? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan skim perkhidmatan tambahan susulan kepada mangsa-mangsa banjir seperti bantuan baik pulih rumah yang rosak, skim diskaun pembelian perabot dan bantuan khairat termasuk di Sarawak, memandangkan kawasan-kawasan banjir dan mangsa-mangsa yang banjir hampir setiap tahun orang yang sama, dan mereka sebenarnya mengalami kerugian yang besar setiap tahun. Kalau boleh dipertimbangkan kembali permohonan skim tambahan ini khususnya untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Sememangnya setiap apa saja bantuan yang diselaraskan mesti meliputi Sarawak, dan kita juga mengambil kira hotspot yang berada di Sarawak, jadi persediaan lebih awal dibuat dan penambahan perangkaan mengikut permintaan di peringkat daerah tersebut juga diambil kira Yang Berhormat. Bagi menzahirkan keprihatinan kerajaan terhadap mangsa-mangsa bencana banjir termasuk berada di Sarawak, kerajaan sebagaimana kebiasaan memberi bantuan wang ehsan sejumlah RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah Yang Berhormat yang terjejas untuk membantu meringankan beban mangsa. Selain itu, berdasarkan pertanyaan Yang Berhormat berikut mengenai bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada mangsa, bantuan wang ehsan kematian RM10,000 kepada waris, ini merupakan bantuan khairat kematian yang diselaraskan oleh NADMA, bantuan barangan keperluan asas BBKA sebanyak RM2,500 setiap KIR. Bantuan ini juga membolehkan mangsa membeli keperluan-keperluan asas termasuk menggantikan perabot yang telah rosak, sumbangan pembaikan rumah secara tunai bagi kerosakan rumah kurang dari RM5,000 yang diselaraskan oleh NADMA, dan baik pulih rumah dan bina baru rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Terima kasih. Sudah, Speaker. Kota Melaka, silakan. Allah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri, memandangkan bencana banjir akan berlaku pada hujung tahun ini, adakah Perdana Menteri bercadang untuk membubarkan Parlimen seperti yang dikehendakkan oleh UMNO? Sebab kalau kita bubarkan Parlimen waktu bencana banjir ini, dia amat tidak bertanggungjawab dan membelakangkan kepentingan rakyat. Saya minta jawapan daripada Menteri. Soalan terpatut kepada Timbalan Menteri UMNO boleh jawab. Timbalan Menteri daripada UMNO boleh jawab. Yang Berhormat, maaf, saya rasa soalan terpatut ditanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Hantuah Jaya, silakan. Terima kasih. Ini soalan untuk Perdana Menteri, Tan Sri Speaker. Terima kasih Dato' Tan Sri Yang Bertuah. Ya. Timbalan Menteri, hari ini laporan berita dilaporkan Kedutaan Amerika Syarikat telah pun mengeluarkan amaran cuaca buruk ini akan bermula pada 1 November. Soalan saya mudah, saya ucap tahniah kerana kerajaan telah pun foresee, buat persiapan awal. Pertamanya, penglibatan ada di Parlimen dan adun-adun. Kita dapati bagi kawasan-kawasan yang ahli Parlimen daripada Pembangkang, ianya tidak dilibatkan dalam jawatankuasa pengurusan bencana daerah ini. Jadi saya percaya Menteri punya kuasa untuk mengarahkan perkara tidak berlaku. Yang kedua, Tuan Menteri, tadi soalan sahabat saya Kota Melaka, tapi saya nak rephrase soalan tu, ubah sikit soalan. Bagaimana persiapan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri ataupun jawatankuasa bencana ni sekiranya pilihan raya dibuat sewaktu banjir? Terima kasih. Soalan kedua tu merupakan soalan spekulasi sebenarnya. So tak boleh dalam peraturan mesyuarat. Silakan Yang Berhormat. Persiapan Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka, tapi saya tak dapat menjawab soalan seperti diarahkan oleh Tan Sri Speaker. Terima kasih Hang Tuah Jaya. Soalan kedua saya tak jawab seperti diarahkan oleh Tan Sri Yang Bertuah, tapi saya akan menjawab soalan pertama. Terima kasih. Jawab CP pun tak apa. Tan Sri Yang Bertuah, Yang Berhormat, dari segi pelibatan ahli parlimen dan juga adun-adun, saya difahamkan bahawa pelibatan MP-MP dan juga adun-adun ada juga dicadangkan untuk dilibat sekali dalam di peringkat jawatankuasa pengurusan bencana daerah.
Saya sebenarnya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat dan kita sedang melihat perkara ini dan sememangnya ia dah satu usaha dan pandangan yang amat praktikal dan saya jangka ia akan dijalankan insya-Allah kalau Patut ia dibuat mengambil kira segera. maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada pemimpin-pemimpin akad umbi dan semestinya ahli parlimen dan adun-adun lah yang mempunyai maklumat-maklumat yang terkini dan merasai hal-hal yang berlaku di peringkat akad umbi. Terima kasih. Dari speaker satu lagi. Speaker.